Cuma nak sebutnya dalam surah Al-Mulk itu, kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan antara isu-isu penting dalam surah Al-Mulk ni. Pertama sekali, ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhan, di tangannya lah mempunyai segala berkat. Maknanya Tuhan nak beritahu pada ayat pertama lagi, berkat-berkat yang kamu dambakan, yang kamu selalu duduk bercakap, kita buat benda ni ada berkat, kita duduk dalam majlis ni ada berkat, kita pergi salat tempat ni ada berkat, kita pergi berdoa di kawasan ni ada berkat. Tapi kamu kena tahu, pemilik berkat itu siapa? Aku sendiri. Kalau kamu berada di situ pun, aku haramkan pada kamu berkat, kamu tak dapat berkat. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang berpusu-pusu untuk pergi ke tempat paling berkat untuk dia melakukan ibadah. Ni kan cuti sekolah, orang ramai pergi buat umrah, orang berpusu-pusu pergi buat umrah. Tapi berkat yang diorang cuba kejar dan dambakan kadang-kadang terhalang, tak dapat. Kerana mungkin melihat benda yang kurang utama lebih lagi berbanding benda yang utama. Macam mana kita nak dapat berkat? Contoh, kita pergi buat umrah apa semua, kita nak dapatkan keberkatan. Keberkatan mesti diikuti dengan sejauh mana kita menapaki sunnah Nabi tu, kita bertapak pada sunnah Nabi tu. Sebab dalam surah Al-Mulk sendiri Tuhan sebut dalam ayat 22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah orang-orang yang berjalan dengan muka lebih berhidayah berbanding orang yang berjalan dengan kaki? Itu perumpamaan. Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk, kita mungkin duk baca, sebahagian orang mungkin buat amalan, baca tiap-tiap malam, memang benda tu boleh, bagus, ada fadilat tentangnya. Cuma sambil kita baca, kita kena tahu, baca bukan hanya sekadar baca. Baca kena tahu juga apa yang nak dimaksudkan melalui ayat tu. Tuhan beritahu, orang yang berjalan dengan muka adakah lebih baik berbanding orang berjalan dengan kaki? Kita tengok dalam tafsir, para ulama sebut, perumpamaan orang berjalan dengan muka dengan orang berjalan dengan kaki, yang nak dimaksudkan situ ialah orang yang hidupnya berjalan dengan syariat dan orang yang hidupnya berjalan dengan syahwat dan keinginan. Beza yang sangat ketara. Tuhan sebut orang yang berjalan dengan kaki itu seperti berjalan dengan syariat, dan orang yang berjalan dengan muka itu ialah seperti berjalan dengan syahwatnya, keinginan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalaulah ada di dunia sekarang ni orang yang cukup, tangan kaki semua cukup, tiba-tiba tengok dia membina kecekapan muka dia sehingga dia boleh berjalan. Tuan-tuan akan tengok dia pelik tak? Dia ada kaki elok, tapi tiba-tiba hari tu dia dah berlatih punya lama, dekat setahun berlatih, dia buat keputusan, saya nak berjalan dengan muka pula hari ni. Kita tetap akan tengok dia pelik. Apa hal dia ni dah ada kaki berjalan dengan muka pula? Walaupun nampak mahir betul dia berjalan dengan muka tu, ataupun lebih mudah dia berjalan mengundur lah. Biasa orang berjalan ke depan, dia berjalan mengundur. Itu pun kita dah tengok pelik. Walaupun laju daripada orang berjalan dengan kaki, tapi dia tetap dilihat pelik. Bahkan mungkin orang akan menggolongkan dia sebagai orang kelainan upaya kerana benda tu. Jadi kita boleh tengok perumpamaan Tuhan sebut, walaupun orang tu dia berjalan pelan dengan kaki, tapi dia normal. Sebab tu walaupun kita menjunjung syariat, kita agak ketinggalan dalam bab dunia berbanding orang-orang yang buat benda lain, tapi kita normal di sisi Tuhan, kita okey, elok. Sebab tu jangan putus asa, jangan lemah semangat. Bila mana kita berjalan dengan syariat, kita menjunjung sunnah Nabi, kita agak ketinggalan. Mungkin orang tak berapa kenali kita, mungkin komuniti kita kecil, mungkin orang pandang kita pelik, tapi kamu normal berbanding sebahagian orang. Kalau tuan-tuan nak buat perbandingan, tuan-tuan tengok hauzah Syiah lebih hebat lagi daripada tempat-tempat pengajian sunnah. Masjid-masjid yang menjadi tempat orang melakukan bid'ah yang pelik-pelik, lagi kemah, kondusif dia punya prasarana dalam tu. Adakah kerana ukuran kemasnya, kondusifnya, lalu kita kata dia orang ni dah berjalan jauh lebih daripada kita? Tak. Walaupun dia orang berjalan jauh,